Dia panggil ringkasan perbahasan yang pertama. Jadi yang pertama kita akan tengok apa tentang jidal. Maknanya Islam menggalakkan jidal tetapi billati hi ahsan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sejarah, adabul bahs. Ketiga akhlak, adab. Keempat rukun munazarah. Kelima peringkat munazarah. Peringkat munazarah. Maknanya bagaimana bermula dan bagaimana berakhir munazarah tu. Dan seterusnya yang keenam adalah perkara yang boleh dimunazarahkan, perkara yang tidak boleh apa? Dimunazarahkan, diperdebatkan. Itu tunggu akan apa? Bincangkan nanti. Baik, fasal yang kedua dia ada 10 perkara tu di situ. Dawabit al-munazarah wa tatbiqat. Dawabit maknanya kaedah lah, perdebatan dan tatbiqat. Tatbiqat maknanya aplikasi kaedah yang telah kita belajar. Yang pertama, munazarah fil ibarah. Kita debatkan tentang ibarah. Ibarah, kita kata satu-satu ungkapan. Yang kedua, munazarah fil naqli, pada nukilan. Kita dakwa kita nukil sesuatu, maka kalau orang nukil sesuatu, macam mana kita nak dipanggil apa? Argue, perdebatkan. Maka kita mesti suruh dia pastikan kesahihan nukilan dia. Itu. Dan nantilah tunggu tegak. Kemudian yang ketiga, munazarah fi ta'rifat. Kalau orang bagi ta'rif, macam mana kita nak perbincangkan ta'rif yang diberi itu. Sangkal ta'rif yang diberi. Bahawa ta'rif tu tak cukup syarat. Syarat dia apa? Tak jamik ke, tak manik ke. Ataupun ta'rif itu yashtamil ala apa? Mushtarak lafzi ataupun ta'rif, iaitu nanti dia kata lebih lanjut. Kemudian yang keempat, taksimat wal munazarah. Sebenarnya taksim dia kita bagi pembahagian. Kita kata kita dakwa, contohnya kita dakwa kan, kalimah terbahagi kepada apa? Isim, fi'il, haraf. Betul? Itu kita dakwa. Maka macam mana kita nak perbincangkan taksim tu? Apa soalan-soalan yang kita boleh tanya? Maka dia akan bincang. Taksim ni, taksim akli ke? Taksim apa? Istiqra'i. Itu kalau akli apa boleh bersangkal. Kalau istiqra'i apa boleh sangkal. Gitulah dan sebagainya. Taksim ni apa? Kulli juz'i ke? Ataupun kul kepada ajza' ke? Gitu. Baik. Kemudian yang kelima adalah tasdiqat wal munazarah fiha. Ini tasdiqat. Tasdiqat ni barulah perbincangan yang penting lah, iaitu ada satu pendakwaan, maka kita akan apa? Pastikan pendakwaan itu tepat ataupun tidak. Baik, kemudian yang keenam, munazarah fil murakkab an-naqis wa fi quyud al-qadaya. Munazarah perdebatan pada murakkab naqis. Murakkab naqis ni apa dia? Murakkab naqis ni apa Ustaz Syed? Dia ada murakkab, ada dua murakkab tam, murakkab naqis. Murakkab tam apa dia? Makna murakkab tam? Murakkab tam ma yufidu faidatan tammah. Itu makna murakkab apa? Murakkab tam. Maknanya kita faham dengan faham yang sempurna, tidak menanti-nanti. Lagi dalam nahwu macam jumlah mufidah lah. Jumlah mufidah, ya. Itu makna murakkab apa? Tam. Kalau murakkab naqis tu macam syibih jumlah ke? Ya, syibih jumlah ataupun sifat mausuf, mudhafun ilaih. Itu dia panggil apa? Murakkab apa? Murakkab naqis. Murakkab naqis. Ya. Kemudian wa fi quyudul qadaya. Sebenarnya pada quyud al-qadaya. Quyud kita tahulah apa yang apa? Mengiringi satu-satu apa? Ungkapan, satu-satu ayat. Itu quyud apa? Al-qadaya. Macam contoh, sama ada quyud ni sama ada berbentuk sifat mausuf ataupun berbentuk apa? Mudhafun apa? Ilaih. Contoh, dalam satu ayat tu kita sebut wajib ambil wudu dengan air mutlak. Nama air mutlak. Kita tak sebut air saja tapi kita tambah apa? Mutlak. Maka mutlak dipanggil apa? Qaid. Boleh? Ataupun itu dipanggil qaid dalam bentuk sifat mausuf.
ada qaid dalam bentuk apa dia? Mudhaf ilaih. Contohnya apa? Kita sebut apa, haram ambil apa, wuduk daripada ma' dafiq. Ma'ud dafiq. Ma'ud dafiq tu maknanya air mani lah, air mani. Tapi dia mudhaf ilaih. Jadi adalah qaid. Baik. Dan macam-macam lagi lah qaid. Dan hatta kesemua daripada apa, daripada yang kita pelajari dalam ilmu nahwu tu, daripada maf'ul bihi, maf'ul apa semua tu, itu pun dikira sebagai apa? Qaid bagi apa? Bagi ayat. Bagi ayat. Baik. Kemudian yang ketujuh, ma la yajuzu lil munazir an yattakibahu fil munazarah. Perkara yang tidak boleh berdebat lakukan, lakukan ketika berdebat. Dia tak boleh buat. Nanti kita akan tengoklah. Ada musadarah alal matlub. Itu istilah-istilah penting. Musadarah alal matlub, al-ghasbu, la timbih taqrib. Itu semua dipanggil benda-benda yang tak boleh dilakukan oleh apa? Orang apa? Munazarah. Al-ghasbu contoh dia apa? Saksi bagi apa? Bagi dakwaan. Saya terus sangkal dakwaan saksi. Patutnya kita punya pendengar tak boleh terus sangkal. Kenapa? Tanya dulu apa bukti saksi. Gitu. Jadi tugasan kita yang pertama adalah katanya apa? Bukti dulu. Dalil apa? Dalil saksi. Tak boleh terus sangkal. Boleh? Jadi kalau kita langkah step tu, maknanya kita terus sangkal tanpa bertanya dalil, itu dia panggil apa? Ghasbu. Kita dah buat sangkal kita kacau. Tu. Dia apa, al-ghasbu ni macam rampas ya? Rampas. Dia rampas. Dia panggil, kita panggil apa? Sangkal. Dia rampas tindakan. Dia rampas, kita panggil tugasan masing-masing lah. Dia orang patutnya kita tugaskan dia untuk bayan dalil dulu, tapi dia rampah benda tu, tak bagi peluang untuk dia bayan dalil, balon dia cukup-cukup dulu. Boleh ya? Zaid? Baik. Contoh. Ada lagi lah banyak-banyak tu mengewah perkara-perkara yang lain. Okey. Kemudian yang ke berapa? 8, intihaul munazarah. Bila kita tahu munazarah itu berakhir, nanti dia akan terang munazarah itu berakhir apabila berakhir dalil kita kepada apa? Daruriyat ataupun baliyat. Itu. Maka kalau dia ingkar juga hak tu, dah dia jadi mukabarah. Awak ni tak layan lah kalau dia ingkar juga. Boleh? Ataupun nazariyat berakhir kepada muqaddimah nazariyah yusallam indal khasm. Muqaddimah apa? Nazariyah yang diterima oleh apa? Musuh. Awak terima tak? Saya terima. Kita terima sudah. Dia cakap saya nak. Cukup lah. Boleh? Gitu. Boleh. Dan nanti dia kata lebih lanjut lah. Kemudian yang ke-9, mustalahat. Beberapa mustalahat penting. Dalil, amarah, benda-benda perkara tu lah. Illah, apa maksud dia, kan? Illah naqisah. Semua tu itu insyaAllah dia kan terang nanti. Mustalahat-mustalahat penting yang digunakan oleh ulama lah. Munazarah Quraniyah, itu perdebatan yang diperbincang dalam Al-Quran. Boleh lah? Itu sekali lalu lah kita dapat gambaran umum daripada kitab ni. Sekarang tu boleh lah. Jadi kita baca fasal yang pertama. Ustaz tanya sikit. Ya, Ustaz saya. Itu kalau tengok pada dia punya muhtawayat tu, ada kekurangan ke ataupun macam mana komen pada muhtawayat dia? Kalau setakat ni, kalau daripada muhtawayat ni kira mengibah lengkap lah apa yang dia nyatakan tu. Memang apa yang disebut tu memang ada pada kitab-kitab munazarah yang apa? Yang masyhur. Cuma kelebihan dia tu kalau di sini dia sebut apa? Kalau di sini munazarah fin naqli. Munazarah fi apa? Fin naqli. Kebanyakan ulama dia tak sebut munazarah fin naqli ni. Kebanyakan ulama.
Kita sebut munazarah fi naqli. Okey. Pasanya isyarat lah selalunya. Hmm. Ya, saya tengok sini munazarah fi naqli. Ini dia bagi kita panggil apa? Tatbik contoh lagi. Mereka ulama memang tak sebut, dia hanya sebut tashih naqli gitu je. Okey. Tashih, tapi ini dia cerita panjang sikit lah. Okey lah, boleh lah. Okey, kemudian yang bagus itu yang ke-10 itulah munazarah Quraniyah. Dia bagi kita punya pendedahan tentang bagaimana Al-Quran juga menggunakan kaedah munazarah sebagai satu contoh praktikal lah. Dipanggil munazarah jidal billati hiya ahsan. Bisa Ya. Nanti kita tengok lagi. Saya akan cuba tengok Maziah pun cuba tengok buku-buku yang lain kan. Cuba tengok compare dari segi muhtawayat. Boleh selesai? Ya. Sila jom. Al-Fasul Awal, fasal yang pertama, muqaddimatun ammatun al-bahsu wal-jidalu billati hi ahsan. Okey. Kita mengkaji, kita berdebat, tetapi macam mana? Billati hiya ahsan. Billati, macam mana? Bitariqil lati. Itu takdir. Bitariqil billati. Jadi allati itu kita sifatul li mausuf mahzuf. Takdir bitariq bitariq. Bitariqil lati hiya ahsan. Dengan cara dengan teknik yang ahsan, yang terbaik. Qad tad'u hajatu al-bahsi al-mushtaraki litawassul ila al-haq. Sila. Qad tad'u hajatun al-bahs al-mushtarak litawassul ila al-haq. Wa hajatul iqna'i bil-haq إلى استخدام وسيلة المناظرة وهي الجدال بالتي هي أحسن. Ini ditakdir dengan jidal, وهي الجدال بالتي أحسن. Baik, قد تدعو حاجة, قد تدعو terkadang menuntut hajah keperluan. Al-bahs al-mushtarak, kajian mushtarak. Mushtarak Ustaz? Yang bersama. Okay. Terkadang menuntut keperluan kajian yang sama, mushtarak, untuk sampai kepada kebenaran, dan hajat iqna, untuk kita memuaskan hati bil haq, dengan kebenaran. Kepada ila istikhdami wasilatin munazarah, untuk kepada menggunakan wasilah lah munazarah, perdebatan. Apa dia tu? Wahya al-jidal billati hiya ahsan, iaitulah perdebatan dengan cara yang paling baik. Kat situ al-hajah Ustaz ya? Ya, situ bukan hajatun. Hajah, mana dia jadi mudhaf, al-bahthi mudhaf ilaih ya. Yang ni qad tad'u hajatul bahsil mushtarak litawassul ila ni. Ya, ini betul. Mudhaf ilaih betul. Saya silap tadi. Mudhaf ilaih betul. Tad'u hajatul bahsil mushtarak. Terkadang menuntut kajian yang sama bagi sampai kepada kebenaran, dan keperluan kita memahamkan orang tentang kebenaran. Memahamkan orang tentang kebenaran. Dua perkara tadi, maksudnya kita kaji benda yang sama. Saya dan Maziah kaji benda yang sama. Dan saya nak Maziah faham kebenaran. Perkara tersebut menuntut untuk apa? Menyeru kepada kita menggunakan munazarah. Dan apa makna munazarah tu? Makna munazarah adalah jidal billati hi ahsan. Boleh?
wahya ditafsirkan makna munazarah itu berjidal dengan cara yang apa? Terbaik. Ya. Walil munazaratil ma'zun biha syurutun wa qawaid wa usulun yanbaghi ittiba'uha siyanatan laha an tatahawwala ila mumaratin ba'idatin an nushdanil haqiqah aw ila musyahanatin ananiyah wa mushamatatin wa mughalatatin wa nahwi dhalika mimma yufsidul qulub wa yuhayyijun nufus wa yurisul ta'assub wa la yusil ila haqqin. Kata apa? Walil munazaratil ma'zun biha, dan bagi perdebatan yang diizinkan, dibenarkan itu beberapa syarat, kaedah-kaedah dan asas-asas yang perlu diikuti, yang perlu dituruti. Siyanatan laha, supaya dapat memeliharanya maknanya memelihara apa? Munazarah itu daripada berubah kepada mumarah. Mumarah, perdebatan yang jauh dari nushdani haqiqah, dari mencari kebenaran. Au ila musyahanatin ananiyah, ataupun berubah kepada musyahanat, perkelahian. Musyahanat, perkelahian ananiyah, yang berbentuk individual. Wa musyamatatin, dan musyamatat apa? Syatm, apa? Caci maki. Wa mughalatat, dan juga apa? Falasi. Mughalatat ni falasi, dia guna falasi. Dan selain daripada itu, yang merosakkan hati, membangkitkan amarah diri, wa yurisu ta'assub, dan mewujudkan rasa ta'assub dan tidak menyampaikan kepada kebenaran. Betul Ustaz Zainah? Kalau Ustaz Zainah bertegur apa limahan kita? Ada. Ananiyah tu ada orang apa dia? Ada orang terjemah juga sebagai apa? Ego. Anani. Anani. Bersifat anani. Bersifat anani. Maknanya ana je, kan? Ya. Musyahanaat ananiyah. Sifat ananiyah. Yang bersifat egois. Sekarang dia ada super ego apa semua kan. Ya. Bisa saya ni geng psikiatris ni. Psikologi. Saya nak tadi. Satu lagi Ustaz, hajatul iqna' bil haqqi tu. Ya. Mana dia tad'u hajatul bahthil mushtarak litawassul ila haqq ni. Wa hajatul iqna' bil haqqi tu. Ya. Dua-dua ni tad'u ila istikhdam wasilatil munazarah. Dia cakap betul kan? Maknanya hajatul iqna', keperluan untuk memuashatikan seseorang melalui kebenaran tu, dengan kebenaran tu kan? Ya, betul. Okey. Maknanya dia pun kalau tak guna wasilah, tak sampai juga, tak puas hati juga dia. Tak puas hati juga. Jadi kena guna, terpaksa guna wasilah juga. Okey. Barakallahu fikum sini. Ya, sini. Wal jidal, termasuk seluruhnya, wal jidal huwa hiwarun kalamiyun yutafahhamu fihi, ataupun yatafahhamu fihi kullu tarafin min al-fariqain al-mutahawirain wijhata nazar al-taraf al-akhar wa ya'ridu fihi kullu tarafin minhuma adillatahu allati rujjihat ladayhi istimsakahu biwijhati nazarihi ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال الاعتقادات التي يوجهها الطرف الآخر على أدلته أو من خلال الأدلة التي ينير له بها بعض النقاط التي كانت غامضة عليه. أولا جدال حوار كلامي
dialog kata-kata. Yatafaham, cuba memahami, yang kita boleh cuba memahami ataupun kita buh belakang kan. Setiap pihak daripada dua pihak yang sedang berdialog, cuba memahami wijhat nazar tarfil akhar, sudut pandang satu pihak lagi. Wa ya'ridu fihi kullu tarafin minhuma. Kedua-dua pihak cuba membentangkan dalilnya yang rajih di sisinya untuk dia berpegang biwijhati nazarihi, dengan sudut pandang dia. Dia rasa benda tu rajih di sisi pandangan dia. Summa ya'khudhu bi tabassul haqiqah min khilal al-intiqadat. Kemudian dia mula bi tabassuri, dia mula menerangkan hakikat min khilal al-intiqadat, ataupun mula melihat tabassur, melihat hakikat di sebalik intiqadat, kritikan yang disampaikan oleh satu pihak lagi terhadap dalilnya, ya. Dia cuba lihat hakikat melalui kritikan lawan terhadap dalil yang dia nyatakan. Tujuannya memang dia tahu hakikat, bukan dia nak balung orang. Atau min khilalil adillati allati yuniru lahu biha ba'dun niqab, atau di sebalik dalil-dalil, ataupun dia melihat hakikat itu tadi di sebalik kritikan lawan kan. Di sini dia melihat hakikat min khilal, dari di sebalik dalil-dalil allati yuniru lahu, yang memahamkan kepadanya beberapa poin-poin yang rumit sebelum ini ke atasnya. Jadi ada dua keadaan tu. Dia nak, kita kata apa, dia dalam perdebatan dia nak melihat hakikat, keadaan sebenar. Jadi apa cara? Yang pertama, kritikan, dia lihat kritikan orang tu. Boleh jadi kritikan orang tadi boleh menyampaikan dia kepada kebenaran. Boleh. Ataupun melalui dalil yang dikemukakan tu. Maka bila didatangkan dalil yang dikemukakan tu, makin apa? Jelas apa yang sebelum ini rumit bagi pandangan dia. Apa sebelum ni tak jelas bagi apa yang dia pegang sebelum ni. Jadi sebenarnya biasalah bila kita bincang-bincang, kadang-kadang idea tu datang, tidak kan? Saya idea tu datang. Maka kenapa kita tak kata macam ni gitu. Maka dapat futuhat. Saya maknanya anak-anak jelas nak tahu betul tak anak faham. Maknanya au min khilal adillati allati yuniru lahu biha ba'd an-nuqat allati kanat ghamida alaih. Ana ni ambil daripada yang pertama daripada intiqadat ustaz. Ya. Contohnya anak-anak akan lihat hakikat yang ada dalam kritikan yang ustaz kritik anak tu. Ya, betul. Kan? Okey, okey, akan ambil faedah lah. Ataupun daripada dalil-dalil yang apa dia memahamkan anak beberapa nuqat yang sebelum ni anak tak faham. Ya. Itu dari taraf akhar kan? Sama ada boleh daripada taraf akhar ataupun taraf kita. Anak sendiri. Ya, daripada kita sendiri. Daripada ustaz saya sendiri. Sebab apa saya sebut tadi, boleh jadi ketika kita ketika dia bentang, kita bila kita nak lawan bentang balik tu, kita akan berfikir tidak. Maka ketika kita berfikir tu kadang-kadang datang kefahaman yang mana sebelum ni kita tak faham. Tiba-tiba saya faham. Tu. Ya, memang sebab tu
kita baca dalam Ta'lim Muta'alim, cara untuk kita dapat ilmu kefahaman ni, yang pertama dengan cara takrar. Takrar ni kita ulang. Yang kedua dengan cara apa? Mubahasah, dia sebut mubahasah, munazarah. Dan munazarah ni dia punya faedah dia lebih besar daripada apa? Sebab dia akan menajamkan lagi kefahaman kita yang ada. Ya. Sebab apa? Otak kita berfikir, dia sentiasa bergerak. Berbanding dengan apa? Kita takrar, kita ulang, maka pengukuhan pada apa? Ingatan, tapi tidak pada apa? Kefahaman. Ya. Okey. Okay. Ya. وهدف المناظرة هو في الأصل تعاون الفريقين المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها بتبصير كل منهما صاحبه بالأماكن المظلمة عليه والتي خفيت عنه حينما أخذ ينظر باحثا عن الحقيقة، وذلك حينما لا يكون أحدهما واقفا على الحقيقة المبينة وقوفا قطعيا غير قابل للنقاش. أما في هذه الحالة فإن هدف المناظرة إنما هو تبصير الواقف على الحقيقة أخاه المناظر له بها والأخذ بيده في طرق الاستدلال الصحيح لإبلاغه وجه الحق المشرق، وذلك باستخدام الحوار البريء من التعصب الخالي من العنف والانفعال المتمشي وفق الأصول العامة للحوار الذي يهدف فيه كل من الفريقين المتحاورين أن يصل إلى الحقيقة كأنه جاهل بها خالي الذهن والنفس من أي استمساك سابق بوجهة نظر معينة من وجهات النظر المختلفة، وذلك للابتعاد عن كل أجواء التعصب والأنانية التي تصرف النفوس والأفكار عن تفهم الحق أو التسليم به ولو انكشف لها واضحا جليا. وهدف المناظرة, matlamat perdebatan pada asalnya ta'awun, tolong-menolong dua pihak yang berdebat untuk mengetahui kebenaran dan sampai kepadanya. Macam mana? Bitabsiri kulli minhuma sahibahu. Setiap daripada keduanya memperlihat sahabatnya tentang tempat-tempat yang kelam, tempat-tempat yang tak jelas bagi dia sebelum ni. Tu angkat sikit Ustaz. Ya. Tak nampak. Oh tu apa ni apa? Apa Maziah. Lagi tu. Okey. Wallati khafiyat anhu hinama akhadha yunazir. Seperti yunazir ni. Yang bukan yang tu yunazir. Wallati dia kata wallati khafiyat anha. Wallati sifat beri amakin, tempat-tempat yang apa? Khafiyat. Yang tidak jelas dari kawannya itu tak kala dia mula berdebat bahisan hal keadaannya mencari tentang hakikat. Jadi ada dua keadaan, dua orang yang berbincang tu. Yang pertama memang dia tak nampak langsung muzlimah. Yang kedua mungkin dia tak perasan, dia tak perasan khafiyat. Wazalika hina ma la yakun ahaduhuma waqifan ala al-haqiqah. Tapi berjaya ni macam mana? Macam mana boleh berjaya perdebatan tu? Hina ma la yakun ahaduhuma waqifan ala haqiqatil mubayyinah mawqufan qat'iyan. Itu tak kala salah seorang dari keduanya itu tidaklah mengambil satu-satu hakikat yang diterang itu, ataupun kita kata waqifan terjemah apa Ustaz? Waqif berdiri lah, kita sebut berdiri kan. Waqif al-haqiqah, kita bagi memegang hakikat yang diterangkan itu
dengan pegangan yang qat'i, yang pasti. Tidak dapat lagi menerima perbincangan atau perbatalan. Perbatalan. Maknanya kita, kalau kita nak perdebatan kita berjaya sampai pada hakikat, apa yang kita pegang, janganlah kita anggap benda tu qat'i. Kalau awak dia memang qat'i awal lah, memang tak boleh nak bincang apa langsung lah. Jadi kalau kita beri awak kata, baik, saya boleh terima perbincangan. Kalau saya salah, gitu. Baru boleh. Kalau tidak, awal-awal dah, kita kata, UMNO kafir. Habis terus, dia kafir. Saya bilang, ada bincang tu. Qat'i. Habis lah, itu. Amma fi hazil hala, adapun pada hal ini, fa inna hadaf al-munazar inma huwa tafsir al-waqif ala al-haqiqati akhahu al-munazir lahu biha. Maka adapun pada hal ini, iaitu hal tidaklah seorang itu menganggap pegangan dia itu pegangan yang qat'i, maka barulah boleh untuk kita kata tabsir al-waqif ala haqiqah, iaitu orang boleh dengan perdebatan dapat memperlihatkan seseorang kebenaran kepada siapa? Kawannya yang sedang berdebat dengannya tadi. Kalau kita kata masih lagi kedua-dua kendur, tidaklah kata apa yang dipegangnya itu adalah qat'i, itu baru boleh buat. Fa inna hadafa, dia kata wal akhzu biyadihi fi turuq al-istidlal, dan kita pegang tangannya bawa kepada cara pendalilan yang tepat bagi menyampaikan kepada kebenaran, wajhil haq al-musyrik, kebenaran yang terang benderang. Wa zalika bi istikhdami al-hiwar al-bari' min ta'assub, dan demikian itu dengan menggunakan dialog yang bebas daripada ta'assub, khali, bebas daripada unf, kekerasan, wal infial. Infial ni meloncat. Infial ni emosi lah, emosi. Ustaz. Ya. Tafsir waqif ala al-haqiqah tadi. Mana dia nak menyuluh dan memperlihatkan al-waqif ala al-haqiqah dia. Ya, betul. Al-waqif ala al-haqiqah tu maknanya kita yang tahu kita hakikat. Kita al-waqif kita nak beritahu kawan kita. Katakan kita lah waqif ala haqiqah tu nak tafsir akhahul munazir lahu biha. Okey. Bantu kawan kita untuk nampak seperti mana kita kita nampak. Okey. Nah. Kemudian dia kata apa? Al-mutamasyi. Al-mutamasyi bertepatan, mutamasyi bertepatan. Wafqa al-usul al-ammah, dengan kaedah am bagi dialog yang bermatlamat alladhi yahdifu biha kullun min al-fariqain, yang mana setiap daripada dua pihak yang berdialog itu bermatlamat untuk sampai kepada hakikat. Ka'annahu jahilun biha, seakan-akan dia tidak mengetahui hakikat tersebut. Maksudnya kita kena anggap macam tu. Kita tak tahu hakikat ini. Kosong minda dan jiwa daripada ai istimsakin sabiq, daripada pegangan sebelum. Biwijhati nazarin muayyanah, dengan sudut pandang tertentu, min wijhatin nazar mukhtalifah, daripada sudut pandang yang berbeza. Sekali lagi kita baca, khalid dhihni wan nafsi min ay istimsakin sabiqin biwijhati nazar muayyanatin min wijhatin nazar mukhtalifah. Maksudnya kita memang tak set mind pada satu pegangan. Kalau kita dah set mind, payah lagi tu. Ni sekarang ni kita nak apa? Anggap macam apa? Kita tak tahu. Boleh sampai. Dan kita anggap bahawasanya apa? Memang pandangan ni banyak gitu. Tapi kalau kita kata dah sebenarnya pandangan hanya satu sahaja. Memang habis, tak boleh sampai dah lah. Kayaknya Ustaz, dua-dua pihak kena rasa macam
kosong lah, maksudnya Kosong. tak boleh berpegang. Contoh macam kita ahli sunnah wal jamaah kan, kita mesti dah ada satu pegangan kita kan. Contoh kita munazarah dengan salafi, maksudnya salafi tu sendiri dia tak boleh waktu berdebat tu dia tak boleh berpegang dengan apa yang dia dah tahu sebelum ni. Sama juga dengan kita yang ahli sunnah wal jamaah tak boleh pegang dengan apa yang kita dah tahu dah. Betul. Macam seolah mula start pada zero lah. Macam dia panggil macam zero. Kita macam apa? Memang dipanggil istilah apa? Maudu'iyah tamah. Maudu'iyah ni apa? Memang objektif. Tak ada kita panggil unsur bias unsur individu pun tak ada. Memang bab ni. Kalau saya salah memang saya boleh ngaku salah betul. Gitu. Tapi susah sekarang ni aja ni Ustaz. Susah lah. Itu. Macam yang saya nampak apa macam daripada pengalaman saya tengok Maulana Syah Ali kan. Waktu sebelum tu dia berpegang dak khitan orang perempuan memang ni. Tapi bila berdebat waktu dia masuk semua ni berbincang dak khitan lah. Saya kata sebelum ni saya salah. Itu memang jelas sebut salah. Memang kiranya walaupun dengan pangkat dia hebat apa semua ada. Siapa tu? Syah Ali Jumaah. Syah Ali Jumaah. Kalau kita bincang dengan dia, berdebat dengan dia apa semua, benda biasa. Dia orang panggil apa? Yang penting dalil. Dalil. Dia pernah dia debat dengan siapa tu? Dia berdebat dengan ni apa anak-anak murid dia masing-masing. Kami ni apa cokia-cokia ni dengar lah. Anak-anak murid dia masa dia ngajar ya? Masa dia ngajar. Tu. Subhanallah. Tawaduk dia ya. Tawaduk. Lepas tu kadang-kadang kita ni duk perasan kan, kadang-kadang kasar cakap kita waktu bincang tu kasar. Syah Ali kata apa? Dia kata apa? Hati kami ni macam kaca, macam cermin. Macam cermin senang cuci dia kata, jangan risau. Qulubuna kasujaj. Yasdu basqa. Warna Syah Ali. Dia cakap dia lah bukan orang Mesir kan dia kasar kalau tu. Betul kadang-kadang kita ni dia sebut itu. Jangan risau. Sebab macam dia kalah ya, betul dia gelak kuat. Macam dia kalah dia gelak kuat. Tapi kita tak. Dia gelak kuat tu tak tahulah. Dia saja test kita ke ataupun apa orang panggil apa? Dia kalah ke betul ke? Kan tapi masa dia ngajar tu dia macam buka peluang untuk siapa yang siapa. Lepas tu dia punya style dia memang takjiz dia Ustaz Syed. Takjiz ni dia buka. Tanya dia sampai kita tahu kata ada benda dia tak tahu. Takjiz. Dia takjiz. Tu lah kita tanya. Maulana apa pandangan pasal liberal? Maulana Syaraf pasal liberal. Tapi liberal ni Islam ke tak? Alhamdulillah. Sampai kita kata apa? Kita tahu Maulana ni ada benda ni tak tahu ni. Tak pernah jadi macam tu. Semua dah tahu. Itu dahsyat. Kita habis daripada liberal ni, daripada sejarah dia, daripada apa istilah dia. Ya ke? Kira orang yang paling ajib lah saya pernah jumpa lah Ustaz Syed. Dia tak berapa nampak gah sangat sebab macam apa ya? Macam biasa dia apa nak cakap? Sebab dia kan cakap macam ayah gitu dia rapat. Kalau kita biasa aja. Tapi kalau online ilmu dia memang subhanallah memang. Dia ni bagi pandangan saya orang yang paling alim lah saya pernah jumpa kat alam semesta ni. Dia kena cakap nahu semua benda. Dia cakap pasal ni akidah pasal ni pasal hatta ilmu apa ekonomi ilmu apa semua habis. Itu saya tanya berapa buku saya baca setakat ni dah 70,000 buah judul 70,000 judul. Saya dia punya library peribadi terbesar di Mesir. Sejuta judul dia ada. Library dia. Library dia saja. Dia kaya ke orang yang bagi? Dia orang kaya. Orang kaya. Syekh apa? Dia orang kaya lah dahsyat tu. Sedap tak ada.
Dia cerita, saya ada iskal pasal Ibn Arabi kan. Dia cerita Ibn Arabi A to Z. Dia kata, aku baca Ibn Arabi, apa semua buku-buku dia tentang dia, apa semua, Lurzu apa semua, 3 tahun tak keluar rumah. Dia kata, semua. Sidi Muhyiddin bin Arabi. Jadi, apa saja yang kita iskal, tanya dia, dia akan jawab. Cara fikir Ibn Arabi macam mana, cara apa semua. Subhanallah, dia cakap, gila. Tak gini, bukan yang kita kagumnya lah Allah bagi kat dia kan. Ya. Dia baca tu berkali, sekali baca dah ingat masalah. Betul, itu memang macam tu dia. Kalau kita baca, kanan baca 2-3 kali, pening lagi. Maksudnya, macam masa Nabi Jordan tu, seorang syekh yang ajar kami tu. Ya. Syekh Aun Qadumi tu. Apa? Kan? Apa? Auni. Dia masa belajar dia ada orang pelajar tanya lah. Dia kata dia mudah ingat lah. Dia kata kalau baca tu dia bimbang pula. Sebab banyak benda ingat. Baca tu tak lah. Kerana benda-benda lain pun dia ingat lekat. Dia bimbang benda yang tak elok pun kadang dia ingat. Aduh. Dahsyat dia orang setengah-setengah orang Arab ni, orang Ta'ala bagi kat situ lah. Ya. Kawan-kawan saya pun, mereka sehari hafalan kami lah. Saya duk hafal yang bait-bait syair apa tu, kita paling tinggi 10 bait lah sehari. Mereka 100 bait sehari tu, benda tu biasa. Mereka tu, mereka 1 bait, 1,5 bait. Kita nak kejar macam mana? Anak perhati Syekh Usamah macam banyak ingat juga. Betul. Syekh Usamah tu dia nampak macam gah. Dia punya wakar dia tu, dia nampak macam lain sikit dengan Syekh Ali Jumaat tau. Betul, ya. Dia nampak macam ada wakar dia tu kan. Betul. Tapi dia pun syarah kadang dia cerita pasal tarikh apa semua kan. Ya. Macam dia hafal semua. Macam betul. Itu besar dia tu. Semua tu dahsyat. Janganlah kita berdebat apa semua. Tanya Okey, Zak, silakan. Barakallahu fikum. Ini bagi semangat ke Maziah ni. Bagi Maziah ni. Mudah lagi insya-Allah. Cerita dah. Anda ni tak ada peluang dah tua-tua. Anda saya tak ada peluang. Antum muda lagi. Dia lemah semangat lah, rasa tak boleh lah. Sama master. Rasa saya. Okey. Okey. Tu bahan tadi, kita kata apa? Mesti kita buang apa-apa pegangan sebelum ni. Okey. Kemudian dia kata wazalika libti'adi an kulli ajwa'i ta'assub wal ananiyah. Sebab apa kita kena buang benda-benda tu? Supaya kita jauh daripada semua unsur-unsur ta'assub dan ego. Saya sebut ego ni, ananiyah. Kenapa? Allati tasrifu an-nufus wal afkar, kerana yang kalau tersebut tasrifu, memalingkan jiwa dan minda kita an tafahumil haq, daripada percubaan memahami kebenaran, atau taslimi bihi, ataupun penerimaan kebenaran, walau in kashafa laha wadihan jaliyan, walaupun telah tersingkap kebenaran itu secara terang-terangan. Okey. Baik. Al-jidal billati hiya ahsan min wasa'id da'wati ila al-Islam. Jadi kita baca sampai kaedah, boleh kot nak? Kaedah yang pertama tu. Kita baca dulu. Belakang lagi ke Mazih, okey? Boleh? Baca. Okey. Kita baca sampai tu yang qaidatul ula, taujihat al-Islamiyah. Al-jidal billati hiya ahsan min wasa'id da'wati ila al-Islam. Perdebatan dengan cara yang baik, sebahagian daripada wasilah dakwah kepada Islam. Walamma kana al-jidalu fil waqi'il insani min al-wasa'il allati tustakhdam linashri al-afkari wal iqna'i biha, wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wal jidalu silahahu lid-difa'i an afkarihi, faqad amara al-Islam bihi lid-difa'i 'anil haqqi al-islami mashrutan bi an yakuna billati hi ahsan
kama amara bil qitali li saddi udwanil kafirin. Faqala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi suratin Nahl, wajadilhum billati hi ahsan. Baik. Tatkala perdebatan dalam realiti insan ini adalah daripada wasilah yang digunakan untuk menyebarkan pemikiran dan memuaskan hati dengan pemikiran tersebut, dan adalah manusia ini paling suka berjidal, paling banyak berjidal, dan jidal itu adalah alatnya untuk mempertahankan pemikirannya. Maka Islam mengarahkan untuk mempertahankan kebenaran dengan jidal tadi, dengan syarat. Tapi dengan syarat, iaitu jidal billati hi ahsan, jidal dengan cara yang apa? Yang baik. Seperti mana Allah mengarahkan berperang li saddi udwani, untuk menghalang kejahatan golongan yang kafir. Firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hi ahsan, berdebatlah dengan mereka, dengan mereka itu dengan cara yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala khatab Allah Ta'ala al-mu'minin fi surati al-Ankabut biqawlihi wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian itu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Ai fa in salaka mujadilukum masalika ghaira muhazzabatil qawl fataqayyadu antum bikulli qawlin muhazzabin wasluku kulla tariqatin hi ahsan wa afdal wa ibaratu billati hi ahsan tashmalu bi umumiha al-asalib al-fikriyah wal qawliyah. Wa bihadha yatabayyanu lana anna al-matluba min al-muslim أن يكون في مجادلاته على حالة أرقى وأحسن باستمرار من الحالة التي يكون عليها من يجادله أدبا وتهذيبا أو قولا وفكرا. يعني apa maksud ayat Quran tadi? Jikalau orang yang berdebat dengan kalian itu mengambil jalan yang tidak elok, jalan kata-kata yang tidak elok, maka tetaplah kalian dengan kata-kata yang elok, dengan sekadar semua kata-kata yang elok, dan ikutilah semua jalan-jalan yang paling baik dan paling bagus. Ungkapan billatihi ahsan, ungkapan cara yang paling bagus itu tashmalu bi umumil asalib fikriyah, merangkumi dengan umumnya itu laras-laras fikir dan kata. Wa bihaza yatabayyan lana anna al-matlub, dengan ini jelaslah bagi kita bahawasanya yang dituntut daripada orang Muslim bahawa ayakuna fi mujalati, bahawa perdebatannya itu ala halatin arqa, dalam keadaan yang paling tinggi dan terbaik, bistimrarin, secara apa? Berterusan. Min al-halati allati yakun 'alayha man yujadiluha, daripada hal lebih baik daripada hal orang yang kita sedang berdebat dengannya, dari sudut adab, dari sudut akhlak, dari sudut kata-kata, dari sudut pemikiran. Maknanya kita mesti berterusan tunjukkan akhlak yang baik, kata-kata yang baik, walaupun itu dia orang apa buat jahat kepada kita, jadi kita maintain akhlak yang baik tadi. Wa qad atallahu Ibrahim alaihi salam quwwata hujjatin wa qudratan al-jidal lil-izami bil haqq, wa hadha ma takshifuhu lana jadaliyatuhu التي قص القرآن عليها طرفا منها. وأثنى الله على قوة حجة إبراهيم عليه السلام بقوله في سورة الأنعام
wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Allah Ta'ala telah memberikan Ibrahim kekuatan hujah, kekuatan untuk berdebat, lil ilzami bil haq, untuk ilzam bil haq ni apa? Untuk kita kata apa? Memaksakan kebenaran itu, bukan kata memaksakan kebenaran, supaya orang terima kebenaran tu, dia orang tu terima. Ilzam tu salah satu mustalah dia ke dia bermaksud yang mustalah tu ke maksud lugatan je ni tak? Ilzam bil haq lugatan je. Asal lugatan kan? Lugatan sebab dia dalam istilah dia kan? Ya, dia ada satu lagi maksud ilzam tu yang lain lah. Ya. Wa hadza ma takshifuhu lana, dan inilah yang telah dipaparkan ataupun yang telah disingkap oleh perdebatan-perdebatannya yang telah dihikayatkan dalam Al-Quran. Sebahagian daripadanya, Quran sikit. Wasnallah, dan Allah Ta'ala puji kekuatan hujah Nabi Ibrahim. Dengan Allah Ta'ala kata, wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami yang telah kami berikannya kepada Ibrahim ala qaumih, hujah ke atas kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami angkat darjat siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhan kau itu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Wa atallahu Nuhan alaihi salam nafasan tawilan fi jidalil kafirin liqna'ihim bil haqqi alladhi ja'a bihi min indillah hatta daqu zar'an biquwwati hujjatihi wa tuli nafasihi fil jidal. Faqalu lahu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana. وهذا ما قصه الله علينا في سورة هود من قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وقال القرآن من قيمة من هو في الخصام غير مبين. فقال الله تعالى في سورة الزخرف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Baik. Allah Ta'ala telah memberikan Nuh AS nafasan tawilan. Nafasan tawil ni maknanya kita panggil apa? Kemampuan berterusan ini, berterusan. Nafasan tawil, terus menerus. Fi jidalil kafirin, untuk berdebat dengan orang kafir. Terus menerus tanpa jemu, dia straight dia tu dia. Hendak jidal berapa lama? Sanggup. Mai, itu dia. Itu. Liqna'ihim bil haq, untuk iqna'. Untuk apa? Memuaskan hati mereka dengan kebenaran yang dia datangkan daripada Allah. Hatta daqu zar'an, sehingga mereka rasa daqu zar'an ni kita panggil rasa cemuih. Daqu zar'an cemuih apa? Cemuih. Masa ni lah. Apa hati. Berkuat hujati. Tersepit ataupun tersepit. Dia apa? Tu. Rasa tersepit tak boleh ke mana-mana dengan kekuatan hujah tu. Dan dia lebih dengan kekuatan hujahnya dan konsisten dia, konsisten dalam berhujah. Wa qalu lahu, dan dia berkata, wahai Nuh, hang telah berdebat dengan kami dan banyak sungguh berdebat engkau dengan kami. Itu dia tak berhenti. Dan ini yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Nuh. Qalu, dia berkata, wahai Nuh, qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Hang dah berdebat lama dah. Fa'tina bima ta'iduna. Dan ni hang buat mai apa yang hang janjikan itu jikalau engkau ini daripada orang yang jujur. Maknanya kami malah nak dengar hujah. Dan ni kalau kata Allah Ta'ala nak siksa kami, buat mai lah ni siksa Allah Ta'ala ni senang. Gitu tu. Samsing tak samsing. Kira apa? Nuh. Kata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah. Kerja ni bukan kerja aku, dia kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ni. Bak siksa-siksa ni dia bagi. Aku kerja aku. Wa ma antum bimu'jizin. Kalian tak mampu sekali melemahkan Allah Ta'ala. Maksudnya kalian duk desak-desak tu, kalian tak sekali apa? Mampu mengatakan Allah apa? Lemah, dan dia kendaki dia akan apa? Datangkan. Wa qallala,
Dan Al-Quran telah meremehkan nilai dia. Siapa yang fil khisami ghair mubin, dalam permusuhan, perdebatan yang ghair mubin, yang tak jelas. Hang pasal apa? Hang tahu Islam tak jelas. Gitu. Faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Ini anda tak faham apa maksud Al-Quran ni saat kita tengok dalam tafsir ni. Tengoklah, terjemah. Tengok. Al-Hilyah. Okey, dalam tafsir Jalalain, awaman yunashsha'u fil hilyati awaman yunashsha'u fil hilyah. Dia kata awa yuj'alu lirrahmani minal waladi man hazihi sifatul mazmumatu sifatuh. Ni awaman yunashsha'. Kata, adakah dijadikan bagi Allah Ta'ala itu anak? Man hazihi sifatul mazmumah, yang mana siapa man hazihi sifatul mazmumah sifatuhu, yang mana sifat yang tercela itulah sifatnya. Wa huwa annahu yansha'u fil hilya ay yatarabba fil zinati wan ni'mah. Sedangkan dia itu membesar dalam hilyah. Hilyah maknanya dalam nikmah. Wa huwa idza ihtaja ila mujasatil khusum wa mujaratir rijal kana ghair mubin. Laysa indahu bayan wa la ya'ti bil burhan wa zalika dha'fi uqulihinna. Qala muqatil la tatakallamu al mar'atu illa wa ta'ti bil hujja 'alayha. Wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Wa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Jadi tak apa Maziah tengok terjemahan lah. Tak apa, yang tu tak apa Ustaz. ومن هذا يتحصل لدينا أن الجدال الوقوفي على الحق أو لإقناع الناس به عمل محمود وقد يكون واجبا كالقتال في سبيل الله. أما الجدال انتصار للنفس ورغبتين بالاستعلاء والغلبة وهو عمل مذموم وقد يكون حراما إذا كان فيه طمس للحق أو تضليل للمناظر. Kita jelas kita min hadhi tahassal, itu kesimpulan di sini, bahawasanya jidal, kalau jidal itu untuk mendapatkan kebenaran ataupun memuaskan hati orang dengan kebenaran, maka ialah amalun mahmud, yang bagus. Wa qad yakunu wajiban, dan kadang-kadang dia boleh jadi wajib, seperti mana berperang di jalan Allah SWT. Adapun jidal, adapun kita berdebat untuk menangkan diri dan kita mahu mengalahkan orang, fahuwa amal mazmum, maka itu adalah amal yang tercela dan boleh jadi haram. Iza kana fihi tamsul haq, jikalau berlaku tamsul lil haqqi, kita menghilangkan kebenaran ataupun dengan niat menyesatkan orang lain. Taujihat al-Islamiyah wallahu ta'ala alam, ini kita sambung pada minggu depan. Ustaz Zainal. InsyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Ada apa nak tanya ke? Ada apa-apa ke? Maziah. Ustaz, kenapa kalau macam dengan perkataan hak tu kan, dia selalu guna iqna ni, iqna bil haq. Iqna tu maksudnya bergandingan dengan hak tu, maksudnya memuaskan tu dia maksudnya kita nak pihak sana puas dengan kefahaman kebenaran tu, kebenaran kan, maksudnya kita mesti claim kebenaran tu kebenaran kita kan. Macam mana saya nak tanya tu, maksudnya apa kita panggil macam degree, nak kata puas dengan kefahaman macam kebenaran tu. Boleh jadi dia setuju je ni tapi tak puas kan, tak puas, macam tak betul-betul macam tu. Ya, jadi kita kata apa tu Ustaz? Memang kita kata tugas kita adalah apa? Supaya orang puas hati kebenaran. Itu tugas kita. Dan kita bezakan dengan apa? Dengan ikrah. Iqna' beza dengan apa? Ikrah.
Ikrah ni maknanya kita doktrin, kita paksa dia untuk apa, dia terima. Macam contoh apa dia, orang-orang apa, orang Kristian ke, orang apa ke, orang komunis ke, orang apa, dia tak terima tapi dia paksa untuk orang terima, tinggalkan agama dia dan macam-macam lagi. Islam kan cara tu lah. Islam tarik dia, jalan dia iqna'. Itu iqna', sebab tu dia banyak kali ulang tu iqna'. Supaya orang terima dengan rela, terima dengan hujah, bukan dengan apa, paksaan, bukan dengan doktrinisasi. Puas kat situ tu, puas tu diterima dengan rela lah, bukan betul. Diterima dengan rela. Kita puas hati, mungkin perkataan kita terjemah puas hati tu yang macam saya terjemah awal tadi, yang Ustaz tu mungkin kurang tepat, tapi kalau dia diertikan dengan puas hati, tapi tak dapat nak apa dia panggil, iqna' ni kita mencukupkan dia, ardahu, kita meredakan dia. Macam Mazia cakap, Ustaz Zaid, macam ni saya kata macam ni, tak last sekali saya dah tak ada hujah, saya anti dah iqna' ana, telah meredakan ana terima 100% apa yang anti cakap tu. Itu mak iqna' tu memang ana akan puas hati 100% lah, ana akan terima al-haqqu yang anti berikan tu. Gitu Ustaz Faiz kan? Ya betul. Itu maksud dia. Jadi itulah. Jadi betul, kita terang juga bahawa kebenaran ni, lah kali kebenaran dia sebenarnya berdiri atas hujah. Bukan berdiri atas, kita kata apa-apa faktor yang lain lah. Dia semua berdiri atas apa? Atas hujah. Mungkin kita dapat iqna' orang dengan hujah yang salah, dengan qadhiyah yang salah. Betul, boleh kena dia sebab kita pandai pelik. Tapi tu salah lah kan. Salah. Itu haram lah. Okey. Tadlil. Okey Mazia, saya rasa malam ni ataupun saya dua ni, anti boleh terjemah yang Al-Fadhil Ustaz Faiz itu tu, terjemah dan anti murnikan dulu apa semua. Lepas tu nanti kita akan itulah. Tapi kalau anti tinggal malam ni, nak kata esok lusa lah aku nak buat, jangan. Nanti akan terabur. Tak boleh. Betul. Itu dia tak fresh. Letak dia sebagai satu kewajipan supaya kita tak taswif kan. Saufa habis. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama Ustaz Zaid. Sambung bila pula minggu depan. Sambung sekejap.